Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Apa khabar sahabat-sahabat semuanya, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan semoga di hari ini insya-Allah kita diberikan kesihatan, kita diberikan kebahagiaan dan insya-Allah kita diberikan kecemerlangan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Saya Dr. Aslan Bacho. Alhamdulillah kita akan berkongsi berkaitan dengan bagaimana Rasulullah membangunkan bisnes. Bagaimana urus bisnes gaya Rasulullah. Jadi sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada yang live bersama dengan kita, boleh share, komen berkaitan dengan suara dapat didengar dengan jelas, visual kita dapat dilihat dengan clear. Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi sahabat-sahabat semuanya, kita sedang membincangkan suatu buku yang berkaitan dengan Rasulullah Business School, ya. Kita sedang membincangkan satu buku iaitu Rasulullah Business School. Jadi sekarang ni kita sedang membincangkan 14 langkah bagaimana Rasulullah membangunkan bisnes. Apakah ciri-ciri, apakah gaya Rasulullah, 14 langkah gaya Rasulullah membangunkan perniagaan, membangunkan bisnes. Jadi sahabat-sahabat semuanya, hari ini kita telah memasuki langkah yang ke-8. Langkah yang ke-8. Jadi apa yang disebut di dalam buku ini, langkah yang ke-8. Langkah yang ke-8 adalah berkaitan dengan kesetiaan dan kejujuran. Ya, langkah yang ke-8 yang ditunjukkan oleh Rasulullah, bagaimana Rasulullah membangunkan struktur perniagaan Rasulullah, bagaimana Rasulullah membina bisnes Rasulullah. Langkah yang ke-8 adalah dengan ciri-ciri kesetiaan dan kejujuran. Jadi sahabat-sahabat semuanya boleh komen di dalam komen anda, supaya kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang baru masuk akan dapat intisari ataupun poin-poin yang kita akan bincangkan. Jadi bila kita susuri sirah Nabawi, bila kita melihat bagaimana perjalanan Rasulullah daripada kecil hingga remaja, dan bila Rasulullah dah start mengikuti pakcik Rasulullah iaitu Abu Talib untuk start pergi berniaga, untuk start pergi berdagang di luar daripada Mekah. Rasulullah telah mengikuti dalam sejarah, dalam sirah, Rasulullah telah mengikuti 4 misi, 4 rihlah pada masa Rasulullah. Yang mana kita tahu setiap perjalanan Rasulullah keluar daripada kota Mekah ke Syria memakan masa berbulan-bulan. Bagaimana Rasulullah membawa barang-barang dagangan ke negeri lain untuk diperdagangkan. Jadi pada masa Rasulullah sedang meningkat remaja, disebutkan di dalam buku ini, pakcik Rasulullah, perniagaan pakcik Rasulullah telah mengalami kemerosotan. Jadi perdagangan pakcik Rasulullah pada masa tersebut mengalami kemerosotan. Jadi apakah tindakan Rasulullah pada masa tersebut? Jadi pada masa tersebut Rasulullah mempunyai satu idea bagaimana Rasulullah menawarkan dirinya untuk Rasulullah menawarkan
barang-barang dagangan saudagar-saudagar kaya di Mekah untuk dibawa untuk diperdagangkan. Sebelum-sebelum ni mungkin daripada sirah Nabawi, Rasulullah membantu pakcik Rasulullah iaitu Abu Talib untuk berdagang keluar daripada Mekah. Tetapi apabila mungkin barang dagangan agak berkurangan, mungkin ada mengalami kerugian, Rasulullah mempunyai inisiatif bagaimana dia memberitahu pakcik Rasulullah Abu Talib untuk menawarkan berjumpa kepada saudagar-saudagar kaya di Mekah, bagaimana dia boleh membawa, menolong barang-barang tersebut untuk dijual di luar daripada Mekah. Jadi bila kita lihat di sini, Rasulullah setia kepada pakcik Rasulullah. Bila dia nampak ekonomi ataupun syarikat tersebut dah mula merundum, dia tak terus lari. Tetapi sebaliknya dia memberikan idea dan dia menawarkan apa yang dia boleh buat kepada saudara-saudagar yang lain untuk dibawa keluar, untuk dibawa sebagai barang jualan. Jadi alhamdulillah dengan Rasulullah, dengan pengalaman, kepintaran yang telah dimiliki oleh Rasulullah, dengan sifat dan akhlak yang baik yang ditunjukkan oleh Rasulullah, maka saudagar-saudagar Mekah pada masa itu memberikan kepercayaan untuk Rasulullah membawa barang dagangannya untuk diperdagangkan di luar negara, di luar negeri. Itu dalam hal ini iaitu di Syam dan di Parsi. Jadi sahabat-sahabat semuanya, semangat ataupun ciri-ciri setia, kesetiaan dan kejujuran yang ditunjukkan oleh Rasulullah sendiri kepada pakciknya, kepada business partnernya, iaitu stakeholder pada masa itu adalah saudagar-saudagar kaya di Mekah. Jadi kita lihat sahabat-sahabat semuanya, bagaimana Rasulullah menunjukkan kesetiaan. Dan dalam perjalanan, bagaimana Rasulullah menguruskan perniagaan, bagaimana Rasulullah berjual beli. Disebutkan di dalam buku ini, Rasulullah tidak pernah menjual barang-barang yang ada defect, yang ada rusak, yang mempunyai kerusakan, yang mempunyai kecacatan. Dan seandainya ada barang-barang yang memang telah rusak ataupun ada tempat-tempat yang dah pecah, serpihan, kecacatan, Rasulullah akan memberitahu kepada klien, kepada orang yang nak membeli bahawa barang ni ada sedikit kerusakan. So, berapa yang tuan sanggup beli harga tersebut. Jadi Rasulullah tak pernah menutup-nutupi sekiranya ada servis ataupun ada produk yang memang tidak perfect ataupun memang tidak komplit. Rasulullah telah menunjukkan, Rasulullah telah memberitahu kepada orang yang akan membelinya. Jadi kita nampak bagaimana sifat Rasulullah tersebut. Bagaimana sifat Rasulullah tidak ingin menutupi sekiranya ada cacat cela daripada barang yang akan dijual. Okey? Jadi daripada situ Rasulullah tahu bagaimana kita melayan ataupun memperlakukan orang lain, begitu juga kita ingin diperlakukan. Jadi kalau kita merasa kalau kita beli barang ni kita akan mengalami kerugian, samalah juga dengan orang lain sekiranya dia beli barang tersebut dan dia tidak mendapat produk yang sebaiknya, dia tidak mendapat barang yang diharapkannya, jadi dia akan mengalami kerugian. Jadi Rasulullah mempunyai satu sifat yang sekiranya orang tu mengalami kerugian, maka
sebenarnya kitalah juga yang mengalami kerugian. Bermakna kita tidak ingin diperlakukan, kita tidak ingin dirugikan, sebagaimana klien-klien kita pun tidak ingin mengalami kerugian. Jadi itu sifat-sifat Rasulullah yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Bagaimana sifat loyalty, bagaimana sifat kesetiaan Rasulullah, dan bagaimana sifat kejujuran yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di sini disebutkan Rasulullah tidak pernah menjual dengan harga lebih mahal daripada harga yang telah ditetapkan, yang telah menjadi standard pada masa tersebut. Okey, jadi Rasulullah tidak pernah menjual barang-barang lebih mahal daripada harga market ataupun harga pasaran yang berlaku pada masa tersebut. Ya, jadi bila kita lihat bagaimana konsep Rasulullah, bagaimana Rasulullah menjalankan perniagaan Rasulullah, dan bagaimana Rasulullah menguruskan hati-hati pelanggan. Bagaimana Rasulullah tahu bagaimana pelanggan-pelanggan ingin dilayan. Begitulah sahabat-sahabat semuanya. So, ada satu cerita sahabat-sahabat semuanya, saya suka berkongsi satu cerita berkaitan dengan seorang tukang kayu. Bagaimana Rasulullah, bagaimana cerita, saya nak kaitkan dengan loyalty dan kejujuran berkaitan dengan satu cerita, cerita tukang kayu. Right? So boleh komen di bawah tu cerita tukang kayu. Jadi diceritakan ada seorang tukang kayu yang kerjanya adalah membuat rumah, sangat-sangat expert untuk membuat rumah. Jadi dia dah berumur, dia dah umur 50 tahun lebih, dia dah hampir 60 tahun, maka dia telah memberikan niatnya, dia telah menyampaikan niatnya kepada tuannya, kepada majikannya yang dia ingin berhenti. Sebab dia cakap dia dah tua, dia nak bersama dengan keluarganya, dia nak bersama dengan anak-anaknya. Jadi bila majikannya mendengar, dia pun rasa sedih. Dia pun rasa, alah, saya dah kehilangan seorang yang sangat saya harapkan, yang saya sangat percayakan. Jadi dengan rasa berat hati, tuan tersebut, majikan tersebut memberikan satu tas yang terakhir. Jadi dia memberitahu kepada tukang kayu, saya ada satu permintaan. Bolehkah tuan membina satu rumah yang terakhir sebelum anda keluar? Jadi tukang kayu tersebut, dia merasakan dalam keadaan terpaksa. Dia merasakan dalam keadaan tak ikhlas untuk melakukannya. Jadi dia buat rumah tersebut dengan hati setengah hati, dengan perasaan yang terpaksa, dan akhirnya rumah itu siap, tetapi dalam keadaan yang biasa-biasa saja. Jadi bila dah komplit rumah tersebut, dia berjumpa dengan majikannya dan dia memberitahu, tuan, rumah dah siap. Jadi bila dia dah memberikan kunci rumah tersebut kepada tuannya, dan tuannya memberitahu, rumah yang anda siapkan ni saya hadiahkan kepada anda dan semoga bermanfaat untuk anda boleh tinggal sehingga tuan ke hari tua bersama dengan keluarga. Jadi apa yang dirasakan oleh tukang kayu tersebut? Tukang kayu tersebut merasa sangat bersalah, merasa sangat menyesal
Kenapa dia buat rumah tersebut tanpa bersungguh-sungguh, tanpa maksimum, tanpa keikhlasan. Jadi daripada story ini adalah kita buat apa yang kita akan dapat dengan apa yang kita buat. Kita dapat apa yang kita lakukan kepada sekeliling kita. Dia seumpamanya kita membaling bola. Semakin kuat bola, semakin kuat dah lantunan dia. Jadi dalam kehidupan seharian kita juga pun kita boleh melihat bagaimana kita ingin dilakukan, begitulah juga orang lain ingin dilakukan. Jadi kalau kita jujur kepada setiap orang, insya-Allah orang pun akan jujur kepada kita. Tetapi sekiranya kita telah memberikan kejujuran dan kita mendapat tidak kejujuran, kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. So sahabat-sahabat semuanya, langkah yang ke-8, bagaimana Rasulullah membina, bagaimana Rasulullah menguruskan bisnes, iaitu dengan kesetiaan dan kejujuran yang ditunjukkan oleh Allah, yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insya-Allah bagaimana Rasulullah melayan, bagaimana Rasulullah memperlakukan klien-klien semasa mengadakan jual beli. Jadi sahabat-sahabat semuanya, insya-Allah alhamdulillah semoga perkongsian kita berkaitan dengan 14 langkah-langkah bagaimana Rasulullah membina bisnes, bagaimana Rasulullah membangunkan kerajaan bisnes dengan kesetiaan dan kejujuran. Jadi thank you very much kepada sahabat-sahabat yang bersama dengan kita pada pagi hari ini. Saya Dr. Aslan Bacho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.